Damai itu bukan kerana tidak ada perang, tapi kerana ada keadilan. Hai, Assalamualaikum Doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami dari Kumpulan B membawa tokoh kemerdekaan yang bernama Mat Salleh. Ahli kumpulan. Yang pertama, Ahmed Farid bin Abdullah 290099. Yang kedua, Muhammad Faiz bin Ismail 290159. Yang ketiga, Nurul Ili Fazwani binti Abdul Muttalib 290233. Yang keempat, Nazirah binti Muhammad Sahabuddin 290491. Dan yang terakhir, Khairi Azriza bin Khairul Izzahim 290135. Pengenalan. Perjuangan dalam mempertahankan kedaulatan negara, sosial ekonomi negara, warisan dan harta negara diletakkan seiring nadi yang berada di tubuh manusia bergelar pahlawan. Tanpa mengira penat lelah, masa, harta dan diri, perjuangan dalam membebaskan diri dari dijajah menjadi tuntutan seluruh penduduk. Borneo merupakan pulau ketiga terbesar di dunia dan terletak di utara Jawa, Indonesia. Di pusat geografi maritim Asia Tenggara telah menyaksikan pelbagai penentangan terhadap pentadbiran British yang diwakili oleh British North Borneo Chartered Company atau Syarikat Berpiagam Borneo Utara British SBBUB yang telah bertapak pada abad ke-18 Masihi. Barat telah menjadi pengacau kerukunan kehidupan yang sekian lama telah dilingkungi oleh nilai agama Islam dan adat istiadat dan menyebabkan perasaan tidak puas hati timbul dalam kalangan masyarakat. Islam adalah cara hidup, manakala pihak SBBUB yang dikenali oleh warga tempat sebagai penjajah tidak dapat memisahkan diri mereka dari budaya Barat dan cuba menerapkannya ke dalam kehidupan masyarakat tempatan. Penindasan Barat ke dalam sistem masyarakat peribumi Sabah telah banyak menimbulkan kemarahan masyarakat peribumi Sabah. Mereka telah melaksanakan kutipan cukai kepala dan perahu yang membebankan masyarakat peribumi. Seorang pemimpin yang bertanggungjawab ke atas semua ahli masyarakat yang diketuainya hanya mengutip cukai untuk tujuan pentadbiran. Maka bangkitlah seorang pemimpin menentang penindasan oleh Barat yang bernama Datu Paduka Mat Salleh. Latar belakang Datuk Paduka Mat Salleh. Pejuang Sabah yang terkenal dengan memberi tentangan hebat kepada penjajahan Inggeris di Sabah dikenali dengan nama Datuk Paduka Mat Salleh atau nama sebenarnya iaitu Datuk Mat Salleh bin Datuk Balu. Beliau dilahirkan di dalam Sabah dan menjadi pemerintah Sungai Sukut. Datuk Paduka Mat Salleh juga mempunyai isteri yang bernama Dayang Mandang yang berasal daripada keluarga Kesultanan Sulu dan berkampung di Pengalaman, Paitan. Datuk Paduka Mat Salleh mengambil tugas bapanya iaitu Datuk Balu sebagai ketua kampung di daerah Lingkabo dan Sungai Sukut. Perbelanjaan pentadbiran Datuk Paduka Mat Salleh adalah daripada pungutan cukai ke atas pedagang-pedagang yang melalui Sungai Sukut pada tahun 1894. Datuk Paduka Mat Salleh dan pengikutnya menyerang dan memusnahkan pentadbiran syarikat India Timur di Pulau Gaya, dan pada tahun yang sama Datuk Paduka Mat Salleh menyerang dan membakar pejabat syarikat India Timur di Ampang. Pada Disember 1897, British menyerang kubu Datuk Mat Salleh di Ranau. Mereka berjaya dikalahkan dan ramai tentera British terbunuh termasuk Jones yang mengetuai serangan itu. Datuk Paduka Mat Salleh yang telah mengetuai pemberontakan selama lebih kurang 6 tahun menentang pentadbiran Chartered Company menemui ajalnya pada 31 Januari 1900, dan bagi pandangan British, Datuk Paduka Mat Salleh dianggap sebagai seorang yang pemberontak, tetapi bagi rakyat tempatan dia ialah pejuang kemerdekaan dan seorang pahlawan yang berani. Syarikat Berpiagam Borneo Utara British atau SBBUB.
Pada bulan Ogos tahun 1881, Syarikat Berpiagam Borneo Utara British atau SBBUB merupakan perusahaan yang ditunjukkan untuk mengarah dan merampas hasil bumi Borneo Utara iaitu Sabah. Pentadbiran Syarikat Borneo Utara British ini di dalam Pentadbiran Awam Sabah telah menggabungkan Pentadbiran British dengan institusi-institusi tempatan. Syarikat Berpiagam Borneo Utara British ini telah diberikan amanah untuk memerintah negeri Sabah selepas tahun SBBUB mendirikan sebuah pemukiman pada tahun 1882. Salah satu peranan awal yang SBBUB mulakan adalah dengan pembentukan hukum dan peraturan serta melatih policing dari India Utara. Namun pada tahun 1987, pemukiman ini telah dibakar oleh ketua suku kaum Bajau dan gerakan ini dipimpin oleh Mat Saleh. SBBUB juga telah memperluaskan lagi perdagangan, sistem pemerintahan, melaksanakan sistem pengadilan bagi menegakkan hukum dan membangunkan rel kereta api yang bermula dari Jesselton sehingga ke Tenom dan menggalakkan aktiviti perdagangan dan produksi pertanian serta usaha perkebunan. Untuk sesuatu tempoh selama 10 tahun, seorang pegawai yang dilantik Amerika di Brunei iaitu Claude Lee Moss telah berjaya menyewa Borneo Utara dari Sultan Brunei pada tahun 1865. Claude Lee Moss sendiri kemudiannya menjualnya kepada syarikat perdagangan Amerika iaitu American Trading Company yang dimiliki oleh J.W. Torrey, T.B. Harris dan beberapa orang pedagang Cina. Pentadbiran Syarikat Berpiagam Borneo Utara British SBBUB di Sabah. Pentadbiran SBBUB di Sabah diketuai oleh seorang Gabenor bertanggungjawab kepada Lembaga Pengarah Syarikat di London. Ketua anak negeri membantu pegawai daerah dalam urusan pentadbiran di daerah ini. SBBUB memberikan mereka surat kuasa untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat setempat. Berikut senarai Presiden Syarikat Berpiagam Borneo Utara British SBBUB. Presiden Syarikat Berpiagam Borneo Utara British pada tahun 1910 hingga 1926, Tuan Joseph Ridgway. Pada tahun 1926 hingga 1946 ialah Tuan Neil Malcolm. Pengurusi Syarikat Berpiagam Borneo Utara British dari tahun 1882 hingga 1893 iaitu Tuan Rutherford Alcock. Pada tahun 1893 hingga 1903 Richard Bildud Martin, dan pada tahun 1903 hingga 1909 Tuan Charles Game Jessel. Pada tahun 1909 hingga 1910 diketuai oleh William Cowie. Permulaan penentangan Datuk Paduka Mat Saleh. Mat Saleh mula melakukan penentangan kepada Syarikat Berpiagam Borneo Utara British SBBUB pada tahun 1881, iaitu ketika SBBUB menubuhkan satu pasukan pemerintahan yang baru. Pihak pemimpin SBBUB telah mengeluarkan Akta Peraturan Kampung Village Ordinance pada tahun 1891. Dengan adanya penguatkuasaan akta ini, ia telah berjaya melemahkan kuasa ada pada pemimpin tempatan kerana SBBUB mempunyai hak yang tidak mengiktiraf pemimpin-pemimpin tempatan yang ada. Datuk Paduka Mat Saleh juga telah berusaha untuk berunding secara aman dengan SBBUB selari dengan sifatnya yang terkenal dengan cintakan keamanan dan ketenteraan. Sistem cukai yang tinggi juga turut membebankan penduduk tempatan telah membangkitkan semangat Datuk Paduka Mat Saleh untuk memulakan perjuangan awal menentang SBBUB. Pihak SBBUB turut mengenakan cukai kepada penduduk-penduduk tempatan yang dikenali cukai sistem lesen mandatori. Cukai ini digunakan kepada penduduk tempatan yang memiliki perahu. Pihak SBBUB telah bertindak kejam dengan menggunakan sistem buruh paksa kepada penduduk tempatan negeri Sabah. Penduduk tempatan dikerahkan untuk bekerja bagi menyiapkan projek-projek di bawah SBBUB. Faktor penentangan Datuk Paduka Mat Saleh. Faktor agama.
Faktor yang pertama ialah berkaitan agama Islam yang semakin mendapat gangguan daripada pihak SBBUB. Seperti yang sedia maklum, Datuk Paduka Mat Salleh mempunyai asas agama Islam dan sentiasa berjuang atas nama Islam. Faktor politik. Seterusnya ialah berkaitan dengan politik di Sabah yang turut mendapat gangguan daripada pihak SBBUB. Sebelum kedatangan penjajah pihak SBBUB, sistem politik di Sabah sentiasa teratur dan harmoni dengan mengamalkan sistem politik tradisional dengan mengamalkan nilai-nilai Islam. Faktor ekonomi. Faktor penentangan Datuk Paduka Mat Salleh yang terakhir telah berkaitan dengan ekonomi penduduk tempatan di Sabah. Sudah sedia maklum, Sabah kaya dengan hasil bahan mentah yang bernilai serta berharga seperti sarang burung, arang batu, kayu balak dan sebagainya. Faktor kekalahan Datuk Paduka Mat Salleh. Pada 31 Januari 1900, Mat Salleh akhirnya gugur di medan peperangan ketika berjuang menentang pihak SBBUB. Walaupun Datuk Paduka Mat Salleh terbunuh akibat ditembak oleh pihak penjajah. Antaranya ialah perjuangan bercorak setempat yang dilakukan oleh Datuk Paduka Mat Salleh. Hal ini berkemungkinan disebabkan oleh kekurangan kemampuan yang boleh dilakukan oleh Datuk Paduka Mat Salleh. Selain itu, Datuk Paduka Mat Salleh serta pengikut-pengikutnya juga tidak mempunyai bantuan daripada luar dalam usaha meningkatkan kehebatan mereka menentang SBBUB tersebut. Perjuangan visi Datuk Paduka Mat Salleh. Dua dimensi penting ialah sifat sokongan terhadap perjuangannya dan elemen ketenteraan dan strategik. Ini boleh difahami dan erti kata Datuk Paduka Mat Salleh pada dasarnya berkelakuan sebagai ketua bajau ataupun sulu tradisional. Aspek yang lebih penting dalam kejayaan Datuk Paduka Mat Salleh adalah kerana beliau dapat memperoleh sokongan daripada masyarakat Kadazan Dusun yang tersebar di kawasan yang sangat luas, yang jarang dicapai oleh penghulu suluk ataupun bajau. Dari segi strategi ketenteraan, sokongan meluas sebegini memberi dua kelebihan kepada Datuk Seri Paduka Mat Salleh. Salah satunya ialah mampu memiliki beberapa kubu yang dibina dengan baik, daripadanya ia boleh mempertahankan kedudukannya dan terkecuali. Perlawanan tentera SBBUB terhadap kubu-kubunya memberi kesan peninggalan buruk kepada Datuk Paduka Mat Salleh. Dia sentiasa dapat melarikan diri dan mencapai kubu lain yang menantinya. Kesan penentangan Datuk Paduka Mat Salleh. Setelah kematian Datuk Paduka Mat Salleh pada tahun 1900, pengikut kanannya iaitu Mat Sator yang juga merupakan seorang pemimpin daripada suku kaum Kadazan Dusun di Tamunan telah menyambung perjuangannya. Dengan kematian Datuk Paduka Mat Salleh dan kemenangan di pihak SBBUB menganggap bahawa mereka telah bebas daripada gangguan dan pemberontakan oleh rakyat tempatan dan suku kaum di Sabah di Tamunan. Ternyata sangkaan mereka tidak tepat sama sekali. Ini kerana perjuangan Datuk Paduka Mat Salleh telah disambung oleh Mat Sator dengan serangan di Kudat. Mat Jator atau dikenali dengan Mat Sator merupakan orang terpenting Datuk Paduka Mat Salleh yang melindungi perjuangan Datuk Paduka Mat Salleh di Tibabat. Mat Sator mempunyai sebuah kubu yang terletak di Kampung Kepayan Lama iaitu di Tambunan yang juga dikenali sebagai Kota Mat Sator. Kedudukannya terletak berhampiran dengan kota Datuk Paduka Mat Salleh dengan anggaran 122 meter daripada kota Datuk Paduka Mat Salleh iaitu di Tibabat. Di antara kubu-kubu yang telah didirikan oleh Datuk Paduka Mat Salleh, kubu di kota Tibabat adalah kubu terbaik kerana kedudukannya yang strategik, dapat membekalkan air di mana kubu ini terletak di Susoron yang berada di tebing sungai. Hasil maklumat daripada sumber Muzium Mat Sator, kota yang telah dibina menunjukkan kebijaksanaan komuniti rakyat pada waktu itu dalam membina struktur kubu. Mereka bentuk kubu dan merancang pembinaannya dengan sangat teliti dan serba canggih sehingga pihak SBBUB tidak dapat mengesan dan juga dirobohkan. Datuk Paduka Mat Salleh mempunyai satu objektif
dalam fikiran, iaitu pengembalian semula sistem Sulu Datuk menggantikan pemerintahan SBBUB. Dia melihat visinya yang pada fikirannya memusnahkan struktur sosial ekonomi tradisional. Sebagai tambahan kepada sifat untuk memusnahkan SBBUB dan kawalannya yang tidak berkesan ke atas kawasan besar di Sabah. Datuk Paduka Mat Saleh dibantu dalam misinya oleh pelbagai faktor lain. Dia sendiri dilahirkan dalam sistem yang mempunyai tuntutan ke atas Sulu melalui latar belakang keluarganya dan perkahwinan dengan Dayang Bandang. Keturunan Bajau sebahagiannya memberi kesetiaan yang hampir tidak berbelah bagi kepada kumpulan itu. Lebih-lebih lagi, orang Bajau terkenal dengan kemerdekaan yang sengit. Mereka telah berkhidmat dengan sebagai sekutu dalam sistem Sulu di pantai barat Sabah. Bagi Bajau, SBBUB itu asing dan Mat Saleh adalah ketua mereka. Dan tidak seperti Syarif Osman, pada pertengahan abad ke-19, dia akan memberi perlindungan dan memelihara cara hidup mereka. Walau bagaimanapun, operasi Datuk Paduka Mat Saleh jauh lebih luas dan pencapaian terbesar beliau adalah pengembelengan sokongan kadasan dusun di kawasan Sungut, Paitan, Labuk, Ranau dan sedikit sebanyak di Tambunan. Sokongan inilah yang jauh dari pangkalan tradisional kepekatan Sulu Bajau seperti dalam sistem Datu, yang menjadikan Mat Saleh dan perjuangannya hampir berciri kebangsaan. Masyarakat kadasan dusun bagaimanapun mempunyai alasan tersendiri untuk menyokong perjuangan Mat Saleh. Di wilayah Sungut, Paitan, Labuk, ramai masyarakat ini sanggup menerima Mat Saleh sebagai ketua mereka. Ini sebahagiannya disebabkan oleh SBBUB, sebahagiannya disebabkan oleh cukai baru yang dikenakan ke atas mereka dan sebahagiannya untuk mendapatkan perlindungan terhadap perdagangan luar. Di wilayah Ranau, masyarakat kadasan dusun nampaknya tidak menerima pemerintahan Datuk Paduka Mat Saleh tetapi sanggup memburu bekalan kerana mengekalkan hubungan perdagangan tradisional dengan Bajau di daratan dan pantai barat Sabah. Sejauh manakah Mat Saleh relevan dengan kedudukannya di Tambunan? Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, ia telah diubah suai besi penglihatannya pada rundingan damai di Palatan dan dalam acara dan surat menyurat berikutnya. Datuk Paduka Mat Saleh mengiktiraf kesahihan kuasa SBBUB tetapi ia hanya pengiktirafan sebahagian. Beliau akan menikmati kedudukan separa autonomi di Tambunan dan sepadan dengan sistem Sulu Datuk. Pemahaman ini diberikan kepadanya sementara menunggu penyerapannya ke dalam perkhidmatan SBBUB. Seperti yang ditunjukkan oleh SBBUB, SBBUB tidak menghargai satu pun. Walau bagaimanapun, analisis memberikan kelihatan lebih baik hanya dengan kelebihan melihat ke belakang. Pada pemerintahan Mat Saleh, cadangan sistem Datuk menarik berbagai sebab SBBUB tidak berkesan seperti yang diingini. Lemah, mengganggu dan mengeksploitasi. Ramai masyarakat tempatan mungkin melayan pandangan bahawa kehadirannya adalah sementara, hanya terletak pada beberapa kuasa terdahulu.